muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, dipanjangkan umur. Allah beri kita panjang umur untuk menjadikan kita orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Dan nak mendapat kasih sayang Allah itu, kita kena sayang kepada Allah dengan cara kita melakukan apa yang Allah sayang dan apa yang Allah suka. Segala ibadah yang baik yang kita buat hendaklah diasaskan dengan ilmu. Sama ada solat maupun apa sahaja ibadah, mesti diiringi dengan ilmu. Barulah ibadah kita itu menjadi satu ibadah ataupun perbuatan yang baik, yang diberi penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan setiap hari yang kita buat itu, iaitu solat, yang menjadi rutin bagi kita, ya, dalam kehidupan kita ini. Bahkan kalau kita tak sembahyang, kita rasa tak sempurna, rasa sebersalah hidup ini, melainkan orang-orang yang diuzurkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, malam ini kita cuba tengok sedikit, sebab agaknya kita ini lama, ya, lama tidak digilak dengan ilmu-ilmu solat ni, terutama sekali berkaitan dengan saf sembahyang. Yang saya tengok dia menjadi agak longgar, ya, agak longgar. Dia seolah-olah kita sembahyang dalam keadaan kita tak belajar tentang ilmu saf, macam kita tak belajar. Tuan-tuan, kadang-kadang orang buat pandai. Ada orang dia sembahyang tapi dia tak nak belajar, ya. Bila dia duduk dalam saf, sebab dia tak nak belajar bagaimana saf yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi solat, bagaimana Nabi didik para sahabat supaya berada di dalam saf. Banyak riwayat-riwayat, ya, menceritakan tentang saf di dalam solat. Tuan-tuan sekalian, hari ini cuba kita melihat kembali. Ini satu ibadah, satu perkara yang penting, yang dipandang remeh-temeh oleh kebanyakan orang, ya, asalkan dia boleh sembahyang sudah. Kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, berbagai dalam masjid kita ni berlaku tentang bila mana hendak duduk di dalam saf. Sebelum ini beberapa kali saya sebut, perlu diingat saf itu, kalau tuan-tuan lihat bagaimana pembinaan sesebuah masjid, dibina sebuah masjid itu, setiap masjid itu dia ada mihrab, ya, ada mihrab. Dan mihrab itu itulah tempat imam duduk di tempat mihrab itu, dan mihrab itu dibina di pertengahan masjid, nak menunjukkan bahawa imam itu dia berada di tengah-tengah makmum. Faham, ya? Nanti kalau tuan-tuan ada yang terlibat, tuan-tuan jangan kena ubah, ya, kena ubah. Sebab saya tengok tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ada 2-3 saf di tepi dan di kiri kanan, yang hanya berdiri hanya 2-3 orang saja. Ini tak betul, ya. Dan ada orang sebab dia bawa anak kecil,
yang umur 3-4 tahun, ya, sebab dia bimbang takut nak duduk di celah-celah orang dewasa. Tak apa tuan-tuan sekalian, jangan berdiri dua beranak di belakang, sama ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri, sedangkan terputus dengan jemaah yang membuat saf di belakang. Ya, dan kadang tuan-tuan sekalian kita tengok masjid lain tak berlaku begini di tempat kita. Malu tuan-tuan, masjid viral, masjid orang yang buat lawatan. Jadi kena ubah, ya, kena ubah. Jangan ada 2-3 saf di belakang tu hanya yang ada 2 orang 3 orang saja di kiri kanan. Sering kali saya tengok benda ni. Kena baiki. Sebab saf itu, iaitulah dia duduk berada, saf yang berikutnya itu berada di betul-betul di belakang imam. Kalau kata saf yang ke-10 tu, kita yang datang ni, saf yang depan kita ni semua penuh, maka tuan-tuan yang datang seorang ini dan ada kawan-kawan yang lain, ya, tetapi kita yang terdahulunya nak duduk pada saf yang ke-10, hendaklah kita berdiri bukan di tepi, bukan di kanan sana dan bukan di kiri sana, tetapi hendaklah berdiri. Kita ini yang seorang tadi hendaklah duduk betul-betul di belakang imam, di belakang imam, ya. Nanti solat isyak jangan buat lagi tuan-tuan, tak elok, ya. Penuhkan dulu saf yang ada. Jangan buat 2 orang duduk belakang tepi ini, 2 orang belakang tepi ini. Akhirnya yang kawan kita datang 3 orang duduk, jadi berapa? Dah berpecah 2, berpecah 3. Satu saf tadi yang belakang berpecah 3. Cantik tak cantik? Cantik. Saya tak sebut pada siapa-siapa ni sebab saya ternampak, ya. Iaitu kadang-kadang saya duduk di belakang, tujuannya kerana nak perbetulkan apa yang berlaku, ya. Harap kita boleh ubah. Jadi setiap kali kita nak buat bina yang baru, mesti duduk di tengah-tengah. Duduk di tepi tidak membatalkan solat, tetapi tidak menepati sunnah Nabi, ya. Buat kita ibadah itu tuan-tuan, dia ada asas dia dengan ilmu, berpandu dengan ilmu. Sama ada perempuan dan lelaki pun begitu, ya. Perempuan dan lelaki sama. Orang perempuan yang duduk di atas pun sama, ya. Baik. Imam ni tempat dia diduduk dekat dengan mihrab, ya. Kalau setengah masjid itu dia ada mihrab dia, lengkung tu, ya. Lengkung tu tuan-tuan sekalian, imam duduk dalam tu, kat situ. Dan mihrab itu dibina di pertengahan masjid, kiri dan kanan, supaya imam itu berada di kalangan jemaah seimbang. Dia tidak berat sebelah, ya, tidak berat sebelah. Baik, yang kedua tuan-tuan, kadang-kadang ialah tuan-tuan, kita nak menegur tu, tak apalah saya sebut dalam ceramah ni. Kadang-kadang saya pun tak bersanggup nak memberitahu kepada rakan-rakan secara personal begitu, ya. Jadi saya sebut dalam ni dan saya tak tunjuk pada siapa-siapa tuan-tuan. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Apa dia? Saya minta supaya rakan-rakan yang membawa sejadah, ya, rakan-rakan yang membawa sejadah yang besar, minta tolong kalau boleh lipat 2. Rakan-rakan yang bawa sejadah besar, lipat 2. Kalau sejadah sedang gini pun kat depan imam, tuan-tuan sekalian, minta lipat 2. Sebab apa? Sebab bila kita bentang sejadah kita seorang ni, ya, dia menyebabkan rakan sebelah kiri dan kanan itu akan segan nak memijak kaki di atas sejadah tu. Betul tak betul? Tuan-tuan rasa macam betul tak? Ya, rasa segan.
Tambah pula kalau sejadah tu bau balik daripada Mekah. Tuan-tuan. Ya kan? Oh lagi dah segan. Jadi saya minta rakan-rakan yang bawa sejadah tak salah. Bawa sejadah tu tak salah. Cuma kalau tuan-tuan boleh tak nak lipat, tuan-tuan cari sejadah yang kecil tu. Ya, yang sedang-sedang kita untuk seorang tu okey, tapi jangan besar gini. Bila berbesar gini tuan-tuan, kadang-kadang kita duduk sebelah ni, duduk dalam saf okey dah. Ya, kita dah rapat dah ni. Baru kita ni dengan kawan sebelah. Tapi dengan sebab kawan kita bawa sejadah besar di bentang. Betang pula ni ikut dan je tuan-tuan. Tak fikir langsung pasal nak rapat ke benda. Ini kita rasa lemah dalam sembahyang. Bila kita tengok kawan kita ni jauh dengan kita, hak belah kiri ni dah rapat, tapi hak sebelah kanan ni renggak, jauh. Bukan sekadar sejengkal, bahkan hampir 2 jengkal. Tuan-tuan sekalian, dia punya jarak kaki dengan kaki. Menyebabkan kita pun rasa dah kurang sempurna. Kalau orang rak tuan-tuan, ditarik je. Orang rak ni ditarik je supaya rapat. Ya, kita nak tarik gitu tuan-tuan sekalian. Komplain pula orang sembahyang, main tarik-tarik apa dalam sembahyang? Ya, takut dia pula komplain. Ya. Tak ramai dah kawan-kawan kita bawa sejadah. Cuma ada. Ya. Ada jadi minta tolong bila bentang lipat 2. Lipat dalam memanjang begitu. Ya. Sebab ada satu hari saya tengok sejadah ni duduk sebelah. Ya, duduk sebelah kawan yang bok. Jadi sejadah tu cantik. Ya, dia besar, cantik. Tepat. Jadi kita duduk sebelah salah ni, nak naik ke tidak kaki kanan kita ni sebelah atas sejadah tu. Ya. Ya. Kita rasa segan di situ. Sama ada ya, tuan ni bagi kita ni, tapi kita letakkan juga dengan sebab nak merapatkan saf. Tuan-tuan, saya tengok ni kita dah agak terikut-ikut, terpengaruh dengan Covid, zaman Covid dulu. Sampai sekarang terbawa lagi. Kena ubah dah, tuan-tuan. Rapatkan saf. Ya, sebab itu di antara tugas imam ini, hendaklah dia memberitahu kepada makmum sebelum dia bertakbiratul ihram, hendaklah merapatkan saf. Kalau tuan-tuan boleh rapat bahu, tak rapat kaki pun tak apa. Tapi bahu dah rapat. Ya, tapi kalau rapatnya kaki, rapatnya bahu, itu lagi bagus. Sebab kita dah biasa dulu kan. Jadi maknanya tak rapat pun dah jadi biasa. Ya, kita kembali kepada yang sunnah semula tuan-tuan sekalian. Ya, sebab kita takut sembahyang kita itu ya tidak menjadi sempurna. Ya, tidak menjadi sempurna. Ya, sebab Nabi pun sebut ya, hendaklah kamu rapatkan saf, sempurnakan saf kamu, kerana kesempurnaan saf itu menyebabkan sembahyang kamu menjadi sempurna. Sembahyang tak jadi sempurna, tidak sempurna tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan khusyuk macam mana, selagi tuan-tuan duduk dalam saf dalam keadaan tidak rapat. Ya, dalam keadaan tidak rapat. Jadi ini untuk kita tuan-tuan ya. Sebab kita sembahyang, datang ke masjid. Ya, tapi ini satu benda yang besar. Satu benda yang Allah pandang dengan kemuliaan. Dengan merapatkan saf itu, kita melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hak tentang duduk saf kamu, ya, saf kedua ini, ya, tuan-tuan kekalkanlah. Dalam keadaan kita tengok masih lagi wujud di tempat kita ini, jemaah berebut-rebut untuk mengambil saf yang pertama. Itu satu amalan yang sangat mulia. Ya, satu amalan yang sangat mulia, dan inilah satu amalan yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sebut, kalaulah mereka tahu
ganjaran pahala yang terdapat pada saf yang terawal, yakni saf yang pertama. Nescaya mereka ini akan membuat undian untuk mendapatkan saf yang pertama. Kalau mereka tahu, ya. Tapi masya Allah, tabarakallah, saya melihat rakan-rakan kita yang awal datang ke masjid, ya, yang duduk di saf yang pertama, masya Allah, hebat. Ya, bahkan kadang-kadang dah ada niat daripada bila setiap kali nak datang masjid, aku nak duduk saf pertama, ada niat itu, ya. Maka itu satu niat yang sangat murni, yang sangat baik. Sahabat Nabi yang bernama Al-Bara' radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada saf yang pertama. Ya. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada dan duduk pada saf yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi orang lelaki ialah yang pertamanya, dan seburuk-buruk saf ialah yang terakhir. Dan sebaik-baik saf bagi perempuan ialah yang terakhir, dan seburuk-buruknya ialah yang pertama. Ya, itu kalau dari sudut susunan saf. Tuan-tuan sekalian, orang lelaki yang dewasa adalah lebih afdal berada di saf-saf yang hadapan. Ya, adapun kanak-kanak, ya, berada di belakang. Tetapi salah tak kanak-kanak duduk pada saf yang pertama? Tak. Dan tidak menjadi cacat pun saf. Ya, sebagaimana yang kalau kita tengok tuan-tuan, ya, ada di kalangan kita yang bawa anak. Bawa anak umurnya 4 tahun, 5 tahun. Ya. Dia duduk sembahyang sebelah ayah dia ni. Ya, tak perlu pun tuan-tuan letak di tepi sekali anak tu, tak. Boleh dia duduk di tengah-tengah saf orang dewasa. Tak ada masalah. Ya. Asalkan mereka ini, ya, setidak-tidaknya tidaklah, ya, meninggalkan saf itu berlari kulu kili. Ya, tetapi safnya tidak terbatal. Ya, tidak terbatal. Maknanya tidaklah perlu kita ambil anak buat di belakang. Boleh, ya, sembahyang dengan berhampiran dengan kita. Tuan-tuan. Baik. Jika seseorang mendapati terdapat ruang dalam saf pertama, maka hendaklah dia mengisi ruang itu. Ambil. Ya, ambil. Kadang kita ni payah, ada setengah tempat tu payah tuan-tuan. Dia kosong saf pertama. Ya, puas Tok Bilal panggil tak datang. Kerana dia nak duduk saf belakang sekali. Alasan dia apa? Senang nak lari. Duduk saf belakang senang lari ke apa? Kan? Jadi kalau kita dapati, tuan-tuan dapat saf, ada ruang saf di hadapan, maka rebut. Ya. Rebut untuk memenuhi ruangan yang di hadapan itu pun pahala. Ya, itu satu pahala. Sempurnakan, kata Nabi SAW, sempurnakanlah saf yang pertama. Jika kekurangan tempat, hendaklah berada di saf yang di belakang. Sempurna. Lepas ni bubuk-bubuk lah tuan-tuan. Ya. Imam mengarahkan supaya diluruskan saf dan dirapatkan ruang yang kosong. Ini tugas imam, bukan tugas Bilal. Ya, setengah tempat Bilal saf. Ya, Bilal sebelum dia qomat saf. Dah, bukan tugas Bilal tu, imam.
Ya, imam. Adalah mustahab bagi imam mengarahkan makmum supaya diluruskan saf dan dirapatkan ruang yang kosong serta menyamakan bahu-bahu. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang disebut ya'tadilu fi sufufikum wa tarasu, samakanlah barisan kamu dan hendaklah merapatkan sesama kamu. Sesungguhnya aku melihat kamu dari belakangku. Kata Anas, aku telah melihat salah seorang daripada kami menyandarkan bahunya dengan bahu rakannya dan kakinya dengan kaki rakannya. Iaitulah terlampau rapatnya saf. Ya, lepas ni kita kena rapat bahu ke bahu. Ya, bahu ke bahu. Imam juga hendaklah mengatakan jangan kamu berselisih, nanti hati-hati kamu akan berselisih. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke celah-celah saf dari satu sudut ke satu sudut sambil menyapu dada-dada dan bahu-bahu kami dan bersabda, jangan kamu berselisih, nanti hati-hati kamu akan berselisih. Ya. Sembahyang orang yang tidak berada dalam saf, bagaimana hukum sembahyang dia? Nak tahu apa enggak? Bagi duduk sembahyang puluhan tahun, esok mati. Ya. Mati dalam keadaan saf pun kita tak sempat habis belajar. Kan rugi tuan-tuan. Nah, berita kematian setiap hari kita dengar. Bila agaknya tiba giliran kita? Ya, takutnya kalaulah kita tak sempat habis belajar. Memang tak ada habis belajar. Tuan-tuan belajar sampai mati pun tak akan habis, tuan-tuan. Kita belajar sampai mati pun tak akan habis. Jadi kalau kita bertangguh lagi untuk belajar, tambah lagi untuk mengetahui hukum hakam berkaitan ibadah yang kita buat setiap hari. Kalau kita tangguh lagi, bila kita nak tahu? Kan? Para fuqaha berselisih kepada dua pendapat tentang kesahihan sembahyang orang yang berada di belakang saf secara berseorangan. Tuan-tuan pernah tak datang masjid? Pernah datang masjid, saf penuh. Ya? Kita seorang, kita lambat. Ya? Kadang-kadang gelisah kita tak? Duduk seorang ni boleh cerita. Ya, nak duduk bedah ataupun nak tarik orang yang di belakang, orang di depan kita. Ya, para fuqaha berselisih, ada dua pendapat. Ya, tentang orang yang berada di saf yang belakang secara berseorangan. Jumhur ulama selain daripada ulama Hambali mengatakan apabila seseorang bersembahyang di belakang saf seorang diri, sembahyangnya sah. Ingat tuan-tuan. Ya, kata jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, ulama dalam mazhab Maliki, ulama dalam mazhab Hanafi, kecuali ulama mazhab Hambali. Tiga ulama dalam mazhab, tiga mazhab ini seluruh ulama dan boleh disebut sebagai jumhur, kebanyakan ulama mengatakan orang yang sembahyang seorang diri di belakang saf, ya, sembahyangnya sah. Ya, sembahyangnya sah. Berdasarkan hadis daripada Anas, ya, yang merangkumi sembahyang orang tua di belakang saf secara berseorangan. Hadis daripada Abu Bakrah bahawa beliau sampai kepada Nabi SAW sedang baginda dalam keadaan rukuk. Baginda yakni Nabi sedang sembahyang dalam keadaan rukuk, lalu berhimpun rukuk
sebelum sampai ke dalam saf. Lalu hal itu diceritakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah tambahkan ketelitian kepada kamu dan jangan kamu ulangi lagi. Maknanya dia masuk ni, tengok Nabi tengah sembahyang, sahabat tengah rokok belakang ni dengan Nabi. Dia tak dan lagi masuk soal, dia duduk belakang tu, dia Allahu Akbar, dia rokok. Tuan-tuan, ya. Jadi Nabi kata, Nabi kata mudah-mudahan Allah tambahkan ketelitian, yakni kefahaman kepada kamu, dan jangan kamu buat lagi seumpama itu. Ya. Hadis daripada Ibnu Abbas. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam, lalu aku sembahyang di belakangnya. Maka baginda memegang tanganku dan menarikku sehingga menjadikan aku berada sejajar dengannya. Ya, satu lagi ni ada kadang-kadangnya kita tengok ada orang duduk di sebelah kiri. Bayang. Ya. Duduk sebelah kiri. Bagaimana berlaku sebelah kiri bila orang yang sedang sembahyang seorang tu di belakang, di sembahyang di sebelah kanan. Ya. Sembahyang di sebelah kanan. Jadi kita nak mengikut, ya, nak mengikut, nak jadi makmum. Kerana tak ada ruang, kita pun duduk sebelah kiri. Ya. Jadi seeloknya imam tu tadi beralih, ya, duduk sebelah kanan ataupun makmum itu. Makmum memang tak boleh nak gerak dari sebelah kiri. Ya. Kerana apa? Ya, berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sedang sembahyang, ada sahabat duduk di belakang di sebelah kiri. Maka Nabi ambil tangan, tarik supaya berada di sebelah kanan. Ya. Ulama Syafi'i dan juga Hanafi mengatakan bahawa sembahyang orang yang berada di belakang saf, ya, orang yang berada, yang duduk di sebelah kiri saf, di sebelah kiri imam, maknanya sembahyang seorang, dia seorang, dia makmum. Sembahyang itu sah, tetapi hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Makruh ini adalah perkara yang tidak membatalkan ibadah, tetapi perkara yang Nabi tak suka. Buat dia tidak batal, tetapi Nabi tidak galakkan buat. Ya, dia berbeza dengan haram, berbeza dengan batal. Bila batal ni tak sah terus, tapi bila makruh hanya tegahan Nabi. Maknanya benda yang, ya, ibadah itu tidak batal tetapi menyalahi sunnah Nabi, itu jadi makruh. Macam kita buat ibadah tapi menyalahi sunnah. Macam kita sembahyang tuan-tuan sekalian, ya, kita baca doa kunut dalam subuh. Dulu saya baca kuat, ya, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ingat ya? Wa innahu la yaziddu man walait wa la ya'izzu man adait. Dulu saya baca kuat. Tapi kenapa sekarang saya baca perlahan? Sebab tuan-tuan sekalian, bila saya baca kuat, makmum ikut turut serta meninggikan suara bersama imam. Tu hukum dia adalah ditegak. Ya, hukum dia adalah ditegak. Kerana makmum dalam sembahyang berjemaah, ya, makmum adalah dilarang untuk meninggikan suara di dalam apa bacaan sekalipun. Dilarang. Tapi kita bila imam baca kuat, makmum sekali, wa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yaziddu man walait. Ya, pula tu baca kuat, sadah pula tu. Ya. Huruf tak betul. Ya, huruf tak betul. Ya. Ya, maka diperlahankan. Dah kenapa perlahan? Untuk nak
mengelak berlakunya perkara yang bid'ah dalam kunut. Kerana imam, kerana makmum tidak dituntut untuk menyaringkan suara. Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan perasan tak? Bila imam baca kuat, makmum kuat tak? Kuat kan? Secara spontan tuan-tuan sekalian, makmum bila imam baca, ikut makmum, ikut imam dengan suaranya sekali keluar. Ya, itu telah menyalahi sunnah. Telah menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan zikir selepas daripada solat. Zikir selepas daripada solat adalah lebih afdal diucapkan dan dituturkan zikir dengan nada perlahan. Kerana setiap waktu kita solat fardu ada sahaja jemaah yang masbuk. Ya, sama ada subuh dan sebagainya. Tengok kadang-kadang lepas subuh tuan-tuan sekalian, tengok separuh saf di belakang yang akhir sekali itu yang masbuk. Mereka baru ada yang rakaat yang kedua, ada baru yang sempat rakaat yang pertama. Jadi kalau kita membaca dengan kuat, dia akan terganggu solat dia, bacaan dia. Bahkan zikir ini dengan kuat selepas solat menjadi perkhilafan, khilaf di antara ulama. Sebahagian ulama mengatakan, dan kebanyakan di kalangan ulama mengatakan zikir selepas daripada solat adalah lebih afdal diperlahankan. Lebih afdal. Tuan-tuan berzikir, bisa kata seorang yang walaupun dengan imam, bila imam kata la ilaha illallah wahdahu la syarika, ya, maka tuan-tuan dengan nada perlahan. Ya, tambah pula kita di sebelah kita ada yang sedang solat, kan? Ada yang sedang solat, maka adalah lebih afdal kita memperlahankan zikir, ya, sehingga tidak berbunyi suara menyebabkan boleh terganggu orang yang di sebelah kita itu yang sedang melakukan solat. Ini tuan-tuan, ya, masuk isyarat. Berapa minit? Ya? 2 minit? 10 minit ya. Baik. Baik. Golongan Syafi'i mengatakan jika orang yang sembahyang tidak mendapati tempat dalam shaf, hendaklah dia bertakbiratul ihram, kemudian dia menarik seorang yang di dalam shaf kepadanya untuk membuat shaf bersamanya demi melepaskannya daripada pertikaian. Baik. Jadi ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan bila kita seorang di belakang itu duduk seorang shaf, kita nak masuk ni tak ada orang dah, ya, maka kita duduk di tengah-tengah imam itu, maka kita pun tarik, ya, seorang daripada jemaah yang di hadapan. Nak tarik ni pun tuan-tuan sekalian, kena pasal juga, tengok orang juga, jangan main kodanya tu, ya. Dia tarik orang jenis rambut perak, ya, tarik dia terus dia pusing, nak dia kata dia, terus dia tanya, kan, tak jadi sembahyang kita, kan? Kita tengok sikit. Macam juga tuan-tuan nak pilih imam ni, ya, tengok juga tuan-tuan, tengok mana yang lebih layak, ya, sebab dalam hukum fiqh pun imam yang hendak dijadikan imam itu adalah di kalangan orang yang layak, bukan sembarangan. Tetapi dah kalau tak ada arah sangat dah boleh, kan? Kadang-kadang kita tengok dia sembahyang tu dalam keadaan pakai t-shirt yang pendek. Bila rokok nampak di belakang, nampak bahagian pinggang, bila sujud nampak, itu kena hati-hati nak jadi imam, ya. Kita nak duduk belakang pun tak apa selesa, kena tengok. Baik, jadi ulama di dalam mazhab Syafi'i mengatakan adalah sunat, ya, apabila kita berseorangan, ya, maka kita menarik seorang daripada jemaah di hadapan kita,
di saf hadapan kita itu untuk bersama-sama dengan kita menjadikan dua orang di belakang. Ya, apa hujahnya? Kata ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, supaya hendak membuang ya pertikaian di kalangan ulama. Sebab ada yang mengatakan ya tidak menjadi salah sembahyang berseorangan di belakang tanpa menarik pun. Ya. Dan ada yang mengatakan ya hendaklah ditarik. Hendaklah ya ditarik salah seorang daripada orang yang berada di hadapan. Baik. Kerana ada Nabi SAW bersabda, ya, tidak ada sembahyang bagi orang yang di belakang saf, yakni berseorangan. Ya, la salata lillazi khalfas saf. Ya, tidak ada sembahyang bagi orang yang berada di belakang saf secara seorang diri. Ini merupakan pendapat yang paling utama kerana kekuatan dalil. Ya, namun sebahagian daripada ulama menyebutkan bahawa jika seseorang makmum bersendirian kemudian dia berjalan untuk mendapatkan saf, jika dia berjalan dalam sembahyangnya jarak satu saf, sembahyangnya tidak batal, tetapi bila berjalan lebih daripada jarak itu sembahyangnya batal. Tuh. Tapi kalau kita tengok di Mekah, tuan-tuan sekalian, ya, kalau tuan-tuan biasa pergi ke Mekah, Madinah, sembahyang di Mekah, di Madinah, terutama kalau di Mekah dan di Madinah. Nah, sebab di Madinah tu keadaan saf dia sama je dengan masjid mana-mana di dunia ni. Keadaan dia ya lurus je dia punya saf dia. Tapi di Mekah ni dia melengkung, ya. Dia melengkung akhirnya jadi bulatan. Jadi kalau di Madinah itu tuan-tuan sekalian, orang Arab ni biasa. Ya, biasa. Kalau dia tengok ada kosong depan, sebab tengah-tengah sembahyang tu pun dia boleh berubah lagi saf. Ya, boleh berubah. Ya, sebab Masjid Nabawi ni besar. Ya, besar. Bila kita sembahyang, kita ingat dah penuh dah. Rupanya tengah-tengah sembahyang ada lagi kosong depan. Jadi kalau orang-orang Arab ni dia berjalan, dia masuk saf depan. Ada kosong pula saf depan. Daripada belakang akhirnya nampak ke depan dia. Ya. Jadi ya, ulama Hanafi kata apa? Kalau lebih daripada satu saf, maka sembahyang dia menjadi batal. Ya, sembahyang dia menjadi batal. Ulama Hanafi, ulama Maliki dan juga ya ulama Syafi'i tidak bersetuju dengan cara seumpama itu. Yakni banyak bergerak ya untuk berada di dalam saf. Mereka mengatakan sesiapa yang tidak mendapati tempat masuk di dalam saf hendaklah sembahyang di belakang saf dan tidak perlu menarik seorang lelaki kepadanya. Ini dia. Maknanya di kalangan ulama Syafi'i pun ada lagi dua pendapat. Ada yang mengatakan tarik, ada yang mengatakan tidak. Jadi tuan-tuan, kita nak pakai hak mana kalau kena kepada kita. Ya, takdirnya satu hari kita sembahyang, kita datang ni orang tengah sembahyang, kita seorang dalam saf yang lain semua penuh, maka kita seorang. Nak buat macam mana? Tuan-tuan jangan risau. Ya, kata ulama Syafi'i dan juga ulama Maliki, ya, mereka mengatakan sesiapa yang tidak mendapati tempat masuk di dalam saf hendaklah sembahyang di belakang saf dan tidak perlu menarik seorang lelaki kepadanya. Yakni sembahyanglah seorang diri pun. Ya, sembahyanglah seorang diri. Jadi bila sembahyang seorang diri, kita nak duduk kat mana? Kita nak duduk kat mana? Tuan-tuan jawab. Duduk di belakang imam. Duduk di belakang imam. Jadi duduk tengah. Bukan duduk tepi tu. Ya, bukan duduk tepi kanan. Duduk belakang imam.
Sebab ada kadang-kadang dia salah, tuan-tuan sekalian, dia salah. Dia duduk dua orang tepi sebab dia beranggapan akan penuh nanti. Tak betul. Ini tak betul. Saf kosong di belakang. Ya, dia duduk diri tepi seorang. Duduk tepi dia seorang. Sebab dia pasti dah memang akan penuh juga saf tu. Memang penuh, tuan-tuan. Tapi perbuatan kita tak betul. Ketika duduk di dalam saf, yang sunnahnya hendaklah berada di tengah. Ya, hendaklah berada di tengah. Kadang dipecah bertiga, dua orang saja, dua orang tengah, dua orang belah tepi. Akhirnya hak datang ni jadi pening, nak ikut yang mana? Hak yang tak belajar tadi. Ni ramai saya tengok ni, tuan-tuan. Dia tengok dia belakang. Akhirnya dia datang masuk, dia tak ikut yang tengah tu. Dia ikut yang tepi. Tak betul. Ya, tuan-tuan nanti jangan buat itu. Tak betul. Dia ikut yang tengah. Jadi hak nak dua orang Ustaz, dia. Siapa suruh dia mula daripada tepi? Kita jangan ikut benda orang yang tak belajar. Kita kena ikut dengan ilmu. Ya, bahkan ada setengah tu kadang-kadang saya panggil. Yang saya panggil kat sini sahnya. Enggak. Ini dia tepi dua orang, tepi dua orang sana. Tak elok, tuan-tuan sekalian. Bukan gitu cara dia. Ya. Baik. Nabi SAW bersabda, hadis daripada Wabisah bin Ma'bad, bahawa Nabi SAW melihat seorang lelaki bersembahyang bersorangan di belakang saf. Lalu baginda memerintahkan supaya mengulangi sembahyang. Ini ya, golongan Hanafi, golongan mazhab Hambali. Ini saya kata ada percakapan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau mazhab Hambali kata tak sah sembahyang seorang di belakang, mesti nak tarik juga. Tapi mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i mengatakan sah, tak perlu ditarik pun orang yang di hadapan kita. Boleh? Tuan-tuan, boleh? Baik, cukup sekadar itu, insya-Allah. Yang mudah-mudahan ya, dengan apa yang kita sama-sama bincang tadi, Allah memberikan manfaat kepada kita, dan insya-Allah semoga ya kita dapat ya menjadikan ilmu yang kita belajar ini ya untuk dibawa di dalam bersama-sama ketika melakukan ibadah yang solat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.